Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini, menyambung semula perbincangan kita menggunakan buku Tafsir Al-Azhar juzuk ke-30. Kita masih lagi berada pada surah Al-Alaq, iaitu surah yang mana 5 ayat daripada surah ini merupakan wahyu yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang dia biasa baca surah ni dan mungkin ada yang menghafal pun surah ni. Tetapi kalau kita tengok surah ni mengandungi pelbagai makna. Yang pertama, bacaan, arahan kepada membaca Al-Quran. Yang mana dengan membaca Al-Quran kita akan menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, yang merasai tentang kebesaran Allah Azza wa Jal ketika menciptakan manusia, ketika menciptakan haiwan, ketika menciptakan alam ini secara keseluruhannya. Kemarin ketika mana 3 hari sudah, bukan kemarin, 3 hari sudah saya dijemput untuk melihat anak bulan. Sebab saya sekarang ni duduk di Perlis, merupakan ketua eksekutif kepada Kolej Universiti Islam Perlis yang merupakan anak syarikat Majlis Agama Islam Perlis. Jadi oleh kerana saya ni ada jawatan sikit lah dekat negeri Perlis ni, saya dijemput oleh Jabatan Mufti untuk hadir tengok anak bulan. Ya, bersembang lah dengan pakar falak syar'i ni. Lalu bila bersembang, dia bercerita bagaimana Islam ini telah mendahului zaman, ketika mana pada zaman itu orang mungkin tak ambil peduli pun tentang perjalanan alam, tentang tertibnya perjalanan matahari, perjalanan fajar dan sebagainya, perjalanan bulan dan sebagainya. Tetapi Islam telah mengarahkan umat Islam untuk melihat perjalanan matahari, perjalanan bulan. Islam menyuruh hambanya, iaitu umat Islam, Allah menyuruh hambanya, iaitu umat Islam, untuk salat setiap hari dengan melihat kepada pergerakan matahari. Salat subuh tidak akan masuk melainkan dengan terbitnya fajar. Orang Islam perlu melihat fajar, dan ini menjadi fardu kifayah. Ya, jadi tokoh-tokoh falak, orang yang duduk di JUPEM, Jabatan Pemetaan dan Ukur Negara, perlu untuk meneliti bilakah fajar terbit, untuk menentukan bila salat fajar akan bermula dan bila puasa kita akan bermula. Begitu juga Islam suruh melihat matahari untuk menentukan salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan juga salat isyak. Islam suruh kita melihat kepada perjalanan bulan. Bagaimana dengan perjalanan bulan itu penentuan bulan berlaku. Bulan-bulan di dalam Islam ditentukan oleh perjalanan bulan. Maka kita kena melihat bulan. Tengok anak bulan dah terbit ke belum, supaya kita kekal menjadi hamba yang sentiasa mencari dan merasai
kebesaran Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu arahan untuk membaca Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan arahan kepada kita semua juga. Bila kita baca Quran, kita akan tetap rasa bahawasanya diri kita ni hamba yang memerlukan kepada kasih sayang Tuhannya, yang memerlukan kepada penjagaan Tuhan. Yang kedua, apabila kita membaca Al-Quran, di sana terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kepentingan ilmu, bukan hanya kepentingan ilmu agama, tetapi juga tentang kepentingan ilmu dunia. Maka orang yang membaca Al-Quran, dia akan menjadi saintis. Orang yang membaca Al-Quran boleh jadi menjadi ahli ekonomi, kerana begitu banyak ayat-ayat di dalam Quran yang mengandungi isyarat-isyarat yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan sains. Jadi orang yang membaca Quran pasti akan ada di kalangan mereka tu yang berminat untuk mengkaji tentang perjalanan alam dan sebagainya. Bukan hanya membaca Quran untuk menjadi pendakwah semata-mata, tetapi membaca Quran boleh jadi saintis, boleh jadi ekonomis, boleh jadi politician dan sebagainya. Dan semua mereka ini akan kekal beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kuliah yang lepas kita telah pun membicarakan bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kebesarannya dalam penciptaan insan. Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada kita tentang nikmat Allah apabila memberikan kepada manusia ilmu. Nikmat Allah apabila menciptakan kepada manusia ini tulisan, supaya manusia ini boleh menyampaikan ilmu yang mereka dapat daripada Allah untuk mereka salurkan kepada orang lain, supaya dengan tulisan itu pahala mereka akan kekal berterusan walaupun setelah mereka mati. Dan saya telah pun hurai panjang berkenaan dengan benda itu. Dan kita masuk kepada hari ini juzuk yang ketiga daripada surah Al-Alaq, iaitu juzuk yang terakhir. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah ini, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Kita tengok tiga ayat ni. Allah Subhanahu wa taala kata kalla. Para ulama berbeza pendapat tentang makna kalla dalam ayat ini. Kerana kalla ni boleh jadi dengan makna sebenar-benarnya ataupun sungguh-sungguh. Boleh juga dengan makna tidak sekali-kali tidak. Jadi macam mana nak menentukan ayat ni? Macam mana nak menentukan makna ni? Kita tentukan dengan ayat sebelum. Tengok ayat sebelum tentang cerita tentang apa? Tengok ayat sebelum cerita tentang apa? Kalau kita tengok dalam surah ni, ayat sebelum perkataan kalla ni, Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ayat sebelum Allah Ta'ala cerita bagaimana Allah menciptakan pena, tulisan, supaya orang-orang yang mempunyai ilmu menggunakan tulisan mereka untuk menyampaikan ilmu. Jadi kat sini ada yang kata maknanya sungguh, benar-benar sungguh. Kerana ayat sebelum ni cerita tentang kebesaran Allah mencipta manusia, cerita tentang Allah memberi ilmu kepada manusia, walaupun dengan pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia ini, ya, menciptakan tulisan, menciptakan pena untuk manusia guna, menciptakan manusia itu sendiri daripada segumpal, seketul daging yang tidak ada darah pun pada asalnya. Tetapi Allah Azza wa Jalla katakan, kalla, sungguh, sebenar-benar sungguh, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia itu pastinya akan melampaui batas. Ya. Sebab itu Hamka, kalau siapa ada buku tengok muka surat 364. Ketika mana sebelum dia mentafsirkan ayat ni, dia kata apa? Dia kata inilah peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan menghadapi tugas yang berat menjadi rasul. Dia akan berhadapan dengan manusia dan manusia itu pada umumnya mempunyai satu sifat yang buruk. Apa sifat tu? Sifat melampau. Sifat melampaui batas. Sepatutnya manusia sentiasa merasa diri mereka adalah hamba Allah Azza wa Jalla, tetapi berbeza dengan keadaannya, dia menjadi satu hamba
yang melampaui batas, yang tak sedar pada dirinya sendiri. Innal insana la yatgha. Walaupun Allah Taala dah awal cerita dia yang menciptakan manusia, dah manusia itu pun tahu dia tidak mampu mencipta dirinya sendiri. Manusia sendiri tahu dia tak mampu untuk menciptakan keturunan dia sendiri. Berapa banyak di kalangan kawan-kawan kita yang isterinya gugur setelah mengandung beberapa bulan, umpamanya. Sedih dia. Kan kalau manusia boleh cipta keturunan dia sendiri, tak adalah kes-kes gugur ni, kan? Tapi semuanya bergantung kepada kuasa Allah Azza wa Jal. Para ulama berbeza pendapat. Para ulama berbeza pendapat. Ayat ni, ya, ayat ni turun pada siapa? Ada yang kata ayat ni turun kepada Abu Jahal. Terdapat di kalangan mufassirin mengatakan insan dekat ayat ni ialah Abu Jahal. Maksudnya kala, sungguh-sungguh, sesungguhnya manusia itu, yakni Abu Jahal, sangat-sangat benar dia melampaui batas. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, pandangan yang mengatakan tak, ini bukan untuk Abu Jahal, tetapi ini untuk semua manusia. Sesungguhnya insan secara umumnya melampaui batas. Ya. Sebab itu kata Hamka, nampak Hamka macam seolah-olah setuju dengan tafsiran yang mengatakan ayat ni umum. Sebab itu dia kata, iaitu kalau dia merasa dirinya telah bercukupan, telah menjadi orang kaya dengan harta benda, atau bercukupan kerana dihormati orang, disegani dan dituakan dalam masyarakat. Maka sebab itu Hamka kata, dia, yakni manusia secara umum, akan ada di kalangan manusia ni golongan yang melampaui batas. Golongan yang melampaui, bukan hanya sekadar untuk Abu Jahal semata-mata. Dan Al-Imam Al-Fakhr Razi dalam tafsir dia, tafsir Mafatihil Ghaib, dia sendiri setuju dengan kata dari sudut makna sesuai untuk kata ayat ni umum untuk semua manusia, bukan hanya khusus kepada Abu Jahal. Sebab apa? Sebab ayat ni pada peringkat awal menceritakan tentang penciptaan manusia. Ayat ni menceritakan juga tentang bagaimana Allah memberi ilmu kepada manusia. Kemudian Allah Ta'ala kata la yatgha, manusia ni pastinya akan melampaui batas. Insan akan ada di kalangan manusia ni golongan yang melampaui batas. Kenapa manusia melampaui batas? Setelah mereka dicipta oleh Allah, setelah mereka diberikan ilmu oleh Allah, setelah mereka mempunyai tulisan yang boleh untuk menukilkan maklumat, menukilkan ilmu kepada manusia lain, kenapa mereka melampaui batas? Kerana apabila ilmu itu berada di puncak, ilmu sains dan teknologi berada di puncak kemajuan, apabila manusia dengan ilmu yang mereka ada berjaya membina tamadun yang dahsyat, maka manusia akan berada dalam keadaan kemewahan. Manusia akan berada dalam keadaan kaya raya. Manusia berada dalam keadaan nikmat yang berterusan. Dan nikmat inilah yang akan digunakan oleh syaitan untuk menjadikan manusia itu melampaui batas. Oleh kerana itu, Allah Azza wa Jalla menceritakan kepada kita tentang golongan yang melampaui batas yang ada di dalam Al-Quran. Antaranya Fir'aun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, memerintahkan kepada Nabi Musa, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, kamu pergilah jumpa kepada Fir'aun kerana dia tu melampaui batas. Sebab apa Fir'aun melampaui batas? Sebab Fir'aun ni dah berada di puncak kuasa, di puncak tamadun. Hari ni orang tengok piramid. Orang tengok piramid, orang takjub bagaimana Fir'aun boleh mengarahkan sama ada hamba dia ataupun pekerja dia ataupun rakyat dia untuk membina satu binaan yang dahsyat dan kekal ribuan tahun sehingga ke hari ini. Saintis hari ini kaji macam mana nak cipta piramid. Ada yang kata mungkin dengan bantuan makhluk asing kot. Tapi
ia berjaya dibina. Ada yang kata tak, sebenarnya piramid tu bawah dia tu ada bukit. Dia cuma susun di atas saja. Bawah tu ada bukit. Wallahu a'lam. Boleh jadi teori ini betul. Ya, tapi ia merupakan perkara yang menakjubkan dunia. Sebab itu dia termasuk dalam perkara ajaib dunia. Tapi apa yang berlaku pada Firaun? Teknologinya hebat, kekayaannya dahsyat, kekuasaannya begitu dahsyat, tetapi dia menjadi manusia yang melampaui batas. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Cuma ada satu perbahasan yang menarik. Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Firaun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa kepada Firaun kerana dia melampaui batas. Tapi bila ayat ni yang sebahagian ulama kata turun kepada Abu Jahal, dia kata innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu, yakni Abu Jahal, mengikut sebahagian tafsiranlah, iaitu Abu Jahal, la yatgha, sungguh-sungguh melampaui batas. Ada lam kat situ. Kenapa dekat Firaun tak ada lam? Kenapa tak ada kata innahu la tagha, sesungguhnya dia itu benar-benar melampaui batas? Kenapa dekat Abu Jahal tulis benar-benar melampaui batas, tapi kat Firaun melampaui batas je, tak ada benar-benar? Para ulama berbahas. Al-Imam Al-Faqur Razi mengatakan Allah Azza wa Jalla apabila menurunkan Al-Quran, perkataan yang digunakan itu sangat teliti. Kalau kita tengok betul-betul tepat dengan keadaan. Sebab izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu kepada Firaun kerana dia melampaui batas. Ini kali pertama Musa nak pergi jumpa Firaun. Firaun tu melampaui batas? Ya, Firaun melampaui batas. Tapi Firaun telah didakwah ke oleh Musa sebelum itu ataupun belum? Tak. Ini kali pertama. Sebelum itu Musa tak pernah pergi berdakwah kepada Firaun. Ini arahan pertama Allah Azza wa Jalla suruh Nabi Musa pergi ke Firaun. Jadi tak wajar untuk dia letakkan lam kat situ. Sebab pada Musa belum terbukti lagi yang Firaun ni benar-benar melampaui batas setelah didakwahkan. Dia melampaui batas. Tetapi mungkin dengan dakwah ini dia nak ikut Musa. Jadi adalah kesungguhan daripada Musa tu nak berdakwah kepada Firaun. Mungkin dia ikut. Sebelum ni dia tak pernah dengar nasihat. Sebelum ni dia tak pernah dengar ayat-ayat Allah. Sebelum ni dia tak pernah tengok mukjizat Nabi-Nabi. Jadi Nabi Musa pergi. Ya, oleh kerana tu tak diletakkan lam. Ada juga yang mengatakan, ya, ada juga yang mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak meletakkan lam taukid. Lam taukid ni maksudnya lam yang menunjukkan benar-benar. Tak meletakkan benar-benar melampaui batas kepada Firaun dalam ayat yang saya baca tadi, kerana berkemungkinan Firaun ni memang lawan Musa. Firaun memang tak beriman pada Nabi Musa di awalnya. Dia bila dengar dakwah Nabi Musa, dia menafikan. Tetapi dia taklah, orang kata apa, menyakiti Nabi Musa melainkan hanya pada perkataan. Kan? Melainkan hanya pada perkataan. Dan di akhir hayat dia pun dia nak beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Cuma dia sebut tu ketika mana nyawa dah sampai ke kerongkong yang tidak diterima lagi lah. Cuma nak bagi tahu adalah sedikit, orang kata apa, lunak Firaun ni kepada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada dia. Walaupun dia tolak, tapi dia tak menyakiti dengan fizikal. Berbeza dengan Abu Jahal. Abu Jahal bukan hanya sekadar kutuk Nabi, hina Nabi, buat fitnah tentang Nabi, tetapi dia juga menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, saya bawakan kepada tuan-tuan riwayat tersebut. Ya, riwayat tu dia sebut tentang bagaimana Abdullah bin Mas'ud menceritakan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kejap, saya nak kongsi pada tuan-tuan riwayat ni supaya tuan-tuan boleh sama-sama tengok dengan saya bagaimana jahatnya Abu Jahal ni. Okay.
An Abdillah. Saya tak nak baca sanad dia panjang, tuan-tuan tengok dekat An Abdillah. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'im 'inda al-Ka'bah. Ketika kata Abdullah bin Mas'ud, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil bersalat di sisi Kaabah. Wa jam'u Quraisy fi majalisihim. Ketika mana Nabi SAW salat tu, ada sekumpulan orang Quraisy duduk di tempat duduk mereka, di tempat himpunan mereka. Idh qala qailun minhum, tiba-tiba ada seorang di kalangan mereka bercakap. Siapa di kalangan mereka tu yang bercakap tu? Dalam riwayat ni tak disebut. Tetapi dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari memang disebutkan namanya adalah Abu Jahal. Namanya Abu Jahal. Tuan-tuan tengok kat sini. Ni. Wa Abu Jahal wa ashabu lahu julus. Abu Jahal dan rakan-rakannya duduk. Okey. Kemudian Abu Jahal kata, "Ala tanzuruna ila hadzal murai?" Adakah kamu semua wahai orang Quraisy melihat orang yang menunjuk-nunjukkan amalan dia ni? Dia panggil Nabi ni menunjuk-nunjuk, riak. Kononnya dialah yang paling dekat dengan Tuhan, dekat solat dekat Kaabah, sedangkan Nabi tu bersolat tak kacau dia orang pun. Ayyukum yaqumu ila jazuri ali fulan? Siapa di kalangan kamu yang boleh pergi ke untuk keluarga fulan? Fayamidu ila farsiha wa damiha wa salaha. Pergi ambil dia punya najis yang ada dalam perut unta tu, yang dah disembelih tu, darah-darahnya, dan juga dia punya kantung janinnya, iaitu plasentanya. Fayaji'u bihi, bawa semua tu, summa yumhiluhu hatta sajad. Kemudian tunggu sekejap sehingga Muhammad ni sujud. Wada'ahu baina katifai. Bila dia sujud je, letak semua kotoran tu, najis, kemudian letakkan darah, kemudian letakkan plasenta yang ada, letak di antara dua bahunya, letakkan di atas belakangnya. Famba'atha ashqahum, kemudian salah seorang daripada mereka pergi. Yang ni yang paling jahat. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'ahu baina katifai. Bila Nabi sujud aja, dia letakkan betul-betul di atas belakang Nabi. Wa sabata an-nabiyyu sajida. Nabi pun kekal dalam keadaan sujud. Fadhahiku, mereka ketawa. Hatta mala ba'dhum ila ba'd min ad-dhahak. Sehingga sebahagian daripada mereka tu sampai tertunduk. Dia ketawa tu sampai tertunduk kepada kawan-kawannya yang lain disebabkan ketawa yang terlalu kuat. Fantalaqa muntaliqu ila Fatimah. Satu orang yang melihat keadaan itu, dia pergi jumpa Fatimah. Wahia Juwairiyah. Yang mana orang yang pergi itu Juwairiyah. Fa aqbalat tas'a, maka dia pun pergi dalam keadaan berlari. Lari. Wa thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan. Nabi kekal sujud sebab Nabi tak boleh bangun. Fatimah pun berlari. Hatta alqathu anhu, sehinggalah Fatimah buang semua kotoran tu daripada badan Nabi. Wa aqbalat alaihim tasubbuhum. Lepas tu Fatimah pun pergi pada mereka. Fatimah pun bagi tahu, berikan perkataan-perkataan yang memberi amaran kepada mereka. Falamma qada Rasulullah SAW as-salah, qala Allahumma alayka bi Quraisy, Allahumma alayka bi Quraisy, Allahumma alayka bi Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan kepada Quraisy. Bila Nabi selesai sembahyang, Nabi selesai salat, Nabi pun berdoa, Ya Allah, ambil tindakan kepada orang Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan kepada orang Quraisy. Ya Allah, ambil tindakan kepada orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW pun menamakan. Tuan-tuan, sini hujang lebat. Allahumma sayyiban nafi'an, mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Saya harap tuan-tuan boleh dengar suara saya. Sebab hujang lebat. Baik. Ya Allah. Kemudian Nabi SAW menamakan mereka. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Ya Allah, ambil tindakan kepada Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Amr bin Hisham ialah Abu Jahal. Wa Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, ambil tindakan kepada Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah.
dan juga ambil tindakan kepada Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid ibni Utbah, ambil tindakan juga kepada Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, ambil juga tindakan kepada Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah ibn Abi Mu'aid, ambil tindakan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid, wa Umarah ibn al-Walid, dan ambil tindakan kepada Umarah bin Walid. Kata Abdullah bin Mas'ud, ni doa Nabi. Yang Nabi doa betul-betul sebab mereka ni terlalu jahat. Sebab mereka ni bukan hanya tak terima, tetapi terlalu jahat sehingga menyeksa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan najis. Qala Abdullah Ibnu Mas'ud yang orang kata apa, melihat peristiwa ni, melihat doa ni, dia kata apa? Fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yauma badr thumma suhibu ila qalib badar thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utbi'a ashabu al-qalib la'nah, yang bermaksud, kata Abdullah, aku melihat mereka ni semua bergelimpangan. Aku lihat mereka ni semua bergelimpangan di hari Badar. Semua terkorban dalam peperangan Badar. Mereka ditarik dan dicampak dalam telaga Badar. Oleh kerana itulah Nabi SAW kata, semua yang berada di dalam telaga ini diikuti dengan laknat daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita melihat kisah ini, kita akan dapat tahu bagaimana jahatnya manusia yang bernama Abu Jahal dan konco-konco. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia yang bernama Abu Jahal ini sungguh-sungguh melampaui batas. Sungguh-sungguh melampaui batas. Sebab mereka telah diajak dengan hidayah Islam. Sebab mereka ini memang telah diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan. Mereka ini telah dijemput untuk mendengar ayat Al-Quran, tetapi mereka tetap menjadi jahat. Mereka tetap mengketawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu Allah Taala meletakkan lam yang bermaksud sungguh-sungguh mereka ni melampaui batas. Ada juga yang mengatakan bahawasanya, ya, Abu Jahal ni bukan hanya waktu dia hidup saja dia lawan Nabi. Sehingga dia mati pun dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, Abu Jahal ni ketika mana dia nak mati dalam peperangan Badar, dia ditikam oleh dua orang, Mu'adh dan Mu'awwidh Ibn Afra, menurut sebahagian riwayat. Dia ditikam. Waktu dia ditikam, dekat-dekat nak mati tu, Abdullah bin Mas'ud jumpa dia. Masa tu dia dah nazak dah. Bukan dia nak insaf. Tambah pula dia pergi kata pula, tak ada ke orang lain yang boleh tikam aku? Ya? Tak ada ke orang lain yang boleh tikam aku supaya aku mati di kalangan orang-orang yang hebat? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Abu Jahal ni kejahatan dia sehingga ke akhir hayat dia. Degil dia sehingga ke akhir hayat dia. Walaupun jauh di sudut hati dia tahu yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan penipu. Dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan orang jahat. Tapi dia lawan disebabkan kerana kepentingan dunia dia. Itu yang kedua. Ada juga yang kata Allah Azza wa Jalla tak letak lam dekat Firaun tadi. Tak letakkan perkataan taukid sebab Firaun ni dia ada kebaikan sikit dah. Sebab dia jaga Nabi Musa ketika kecil. Jaga Nabi Musa ketika mana Nabi Musa kecil. Okey. Berbeza dengan Firaun yang tidak pernah berjasa apa-apa pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Azza wa Jalla apabila menurunkan ayat ni nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima ayat ni. Yang pertama di kalangan manusia. Yang mana Nabi lah orang pertama dengar. Sebab daripada Nabi lah kita dengar ayat ni kan.
maka ia sebagai satu peringatan, sebagai satu persediaan akan ada manusia yang melampau, antaranya adalah Abu Jahal. Jadi kamu kena tahu benda tu. Jadi kalau kamu berdakwah, kamu terima tentangan, kamu terima cabaran, kamu terima penolakan daripada manusia, itu benda yang telah dijangka. Ya, itu benda yang telah dijangka. Sebab apa manusia melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna. Apabila dia merasa, apabila dia melihat dia telah menjadi kaya. Kaya ni jahat ke ustaz? Kaya tak jahat. Kaya bagus. Dengan kekayaan boleh infak. Dengan kekayaan boleh bayar zakat. Dengan kekayaan boleh tolong agama. Dengan kekayaan boleh belanja orang. Tapi cara manusia menguruskan kekayaan itu kebanyakannya fail. Sebab itu Allah Ta'ala kata dia tak kaya apabila dia melihat dirinya kaya. Apabila dia melihat dirinya tak perlu pada agama, maka dia akan menjadi melampaui. Jadi sebab itu Hamka kata apa? Hamka kata, lantaran itu dia tidak merasa perlu lagi menerima nasihat dan pengajaran daripada orang lain. Dia rasa dia cukup. Kadang-kadang ada manusia yang kaya, dia rasa dia perlu agama. Bahkan saya tengok ramai kawan-kawan saya yang Allah Ta'ala berikan rezeki pada mereka. Baik, saleh, fikir bagaimana untuk menyumbang dari sudut agama. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Tapi kalau orang tu, dia tengok, dia rasa diri dia seolah-olah macam cukup semua benda, tak perlu agama, maka hidup dia tu, dia rasa tak perlu apa-apa lagi dah nasihat daripada orang. Kalau orang nasihat dia pun, dia akan pulangkan balik. Hai ingat, hang bagus sangat kau. Kan? Kita kadang-kadang bila orang bagi nasihat, kita tak ada apa nak balas. Kita tahu nasihat dia betul. Tapi kalau tak kebur punya pasal, kita akan salah satu pada dua. Pertama, kita akan balikkan nasihat tu pada dia. Hai ingat, hang bagus sangat kan? Itu menunjukkan ada takabur pada diri sendiri. Sedangkan kalau orang bagi nasihat, nasihat tu betul. Dan kita memang terbukti salah. Siapa pun yang bagi nasihat, kita kena ucap terima kasih. Terima kasih nasihat saya. Tapi orang ni kadang-kadang dia pulangkan balik. Hai ingat hang bagus sangat ke? Hai ingat hang cukup semua benda ke? Hai ingat hang ni sempurna sangat ke? Dia melaksanakan apa yang Tuhan suruh. Wa tawasau bil haqq. Iaitu menyampaikan dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Dia pesan dengan kebenaran, bukan semestinya dia manusia yang terbaik. Saya ni pun bukanlah manusia yang terbaik. Banyak kelemahan di sana sini. Tapi Allah Ta'ala suruh saya menyampaikan kebenaran. Jadi saya sampaikan. Kadang-kadang kebenaran yang saya sampaikan tu kena pada saya sendiri. Tapi itu kebenaran. Saya kena sampaikan. Kan? Yang kedua, kadang-kadang dia pergi alih pada orang lain. Hang tegur aku, yang tu orang lagi jahat, tak mau tegur pula. Kan? Ini jurus-jurus untuk menafikan kebenaran yang sampai dekat kita. Jurus-jurus untuk mengenepikan nasihat-nasihat yang baik yang sampai kepada kita disebabkan takabur yang kita ada. Jadi sebab itu kena elakkan. Kalau orang bagi nasihat kat kita, nasihat bagus. Walaupun yang sampaikan tu orang yang tak bagus, kita kena ucap terima kasih banyak. Tegur saya, terima kasih banyak nasihat saya nak betulkan balik. Tapi kalau dia jenis takabur, dia rasa dia tak perlu pada agama, dia akan guna dua jurus ni lah. Dia akan guna dua jurus ni untuk tepis nasihat yang baik. Maka sebab itu Hamka kata, maka hiduplah dia menyendiri. Takut akan kena, dan harta bendanya yang berlebih-lebihan itu tidak lagi dipergunakannya untuk pekerjaan yang bermanfaat. Dia tak perlu dah. Harta banyak, tapi dia tak gunakan untuk kebaikan. Nah, sebab dia rasa dia cukup dah. Dia tak rasa dia perlukan pahala di akhirat. Dia rasa dia cukup dah. Dia rasa dia akan selamat dah. Jadi harta yang dia ada tu tak membuahkan apa-apa kebaikan untuk diri dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ini sebagai satu peringatan, sebagai satu amaran kepada orang yang melampaui batas, yang merasakan diri dia itu cukup segala. Ini merupakan satu peringatan kepada orang yang rasa dirinya tak perlukan kepada pahala, tak perlukan kepada rahmat Tuhan. Inna ila rabbika ruj'a. Allah tempat kita kembali.
Kembali apa? Ada yang kata kembali ke akhirat. Sekuat mana pun kita, segagah mana pun kita, semua kita ni akan kembali ke akhirat dalam keadaan tidak ada apa-apa yang membezakan kita dengan orang lain, melainkan hanyalah dengan takwa. Hari ini kita kaya dalam dunia, kita mati, tetaplah kita dibalut dengan kain kafan yang sama yang dibalut pada badan orang yang miskin sana. Bila kita dibangkitkan diri akhirat nanti, sama juga keadaan kita. Dibangkitkan seperti mana tukang sapu yang kita bayar gaji murah kat dia di pejabat kita. Kenapa? Kerana Nabi SAW kata, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah hufatan uratan ghurla. Atau kama qala, setiap daripada kamu akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berkasut, tidak berpakaian dan tidak bersunat di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Sama ada kamu kaya ataupun kamu miskin, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yang sama. Kamu kaya, tak semestinya kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dengan pakaian LV kamu. Kamu kaya, kamu tidak akan pastinya diangkat, dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan perfume kamu yang mahal-mahal. Tak ada. Semua dalam keadaan yang sama. Yang membezakan bukan kekayaan, yang membezakan ialah takwa yang ada pada jiwa kamu itu. Itu yang membezakan. Jadi sebab itu jangan rasa diri cukup dengan pahala. Jangan rasa diri itu, aku ni dah bagus dah. Aku ni tak payah buat apa-apa pun tak apa. Tak boleh. Kerana kita sentiasa memerlukan rahmat, sentiasa perlu kepada tambahan pahala daripada Allah. Ada juga yang kata, maksud inna ila rabbika ruj'a, kepada Tuhan tempat kembali. Tuhan tempat kembali. Kerana sebelum sampai ke negeri akhirat, kadang-kadang Tuhan boleh bankruptkan kamu. Na'udzubillah. Kadang-kadang Tuhan boleh turunkan bencana dan bala kepada kamu. Tuhan boleh binasakan kamu bila-bila masa yang dia nak. So ada dua tafsiran. Tempat kembali itu sama ada tempat kembali akhirat, tempat kembali Allah berkuasa atas dunia ni. Kadang-kadang sebelum sampai akhirat, Allah Ta'ala binasakan dia. Dengan bankruptkan dia. Allah Ta'ala binasakan dia. Dengan miskinkan dia. Allah Ta'ala boleh binasakan dia dengan Allah mematikan dia. Maka sebab itu Hamka kata, apabila telah datang saat kembali kepada Tuhan iaitu maut, kekayaan yang disangka mencukupi itu tidak sedikit pun dapat kembali menolong. Tak boleh tolong apa? Tepatlah apa yang ditafsirkan oleh Abu Su'ud, seorang mufassirin, bahawa kerana hidup merasa kaya bercukupan, orang melampaui batas yang patut dijaga. Akhir kelaknya dia mesti kembali juga kepada yang maha kuasa atas dirinya dan ke atas hartanya. Dia mesti mati. Dan sesudah mati, dia kelak akan dibangkitkan. Berhadapan dengan Tuhan sendiri. Bukan dengan yang lain. Di situ kelak engkau rasakan akibat dari sikapmu yang tidak mahu tahu. Yang merasa cukup dan melampaui. Jadi sebab itu Allah Ta'ala beri peringatan. Kamu jangan rasa cukup sangatlah. Walaupun kamu senang, walaupun kamu kaya. Kamu kena tahu bahawasanya satu ketika nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ambil tindakan kepada kamu. Allah Azza wa Jalla akan mengambil tindakan, akan mengambil orang kata apa, ancaman kepada kamu bila sampai waktunya nanti. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan lagi, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik. Kita nak tengok ayat ni. Ya, kita nak tengok ayat nombor 9 hingga ke 14 ni. Apa maknanya? Ara'aita alladhi yanha. Tidakkah kamu melihat kepada manusia yang melarang? Abdan idza shalla. Hamba, seorang hamba apabila dia bersalat. Kita tengok dua ayat ni. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ayat ni turun pada Abu Jahal. Yang ni memang ada, sepakat. Kisah yang kita cerita tadi. Itu sebagai salah satu bukti yang menunjukkan memang Abu Jahal tak boleh tengok orang salat. Tak boleh tengok Nabi SAW salat. Maka Nabi SAW ditanya oleh Allah.
Tidakkah kamu melihat orang yang menghalang seorang hamba yang bersalat? Seorang hamba apabila dia bersalat, maka Allah Taala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Al-Fakhr Razi dalam tafsir dia, dengan bentuk ta'ajub. Allah nak tunjukkan bagaimana ta'ajubnya permintaan Nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kerana sebelum ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah dengan satu permintaan yang khusus dalam Sunan At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minta pada Allah dengan satu permintaan. Kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi hadaini rajulaini ahabba ilaik. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah seorang lelaki yang paling disayangi di sisi Engkau. Siapa dia? Umar bin Al-Khattab wa Amr bin Hisham. Sama ada dengan Umar bin Al-Khattab ataupun dengan Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Amr bin Hisham ialah Abu Jahal. Siapa Umar bin Al-Khattab? Umar bin Al-Khattab tuan-tuan mengenal lah. Khalifah kedua orang Islam. Bila Nabi doa ni, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua orang lelaki yang kau paling sayang. Ada juga yang tanya kepada saya. Dia kata, Ustaz, kenapa Nabi tak doa dua-dua masuk? Kenapa Nabi tak doa dua-dua? Kalau doa dua-dua kan bagus. Sebenarnya, kehendak Nabi tu memang dua-dua nak. Memang betul Nabi dua-dua nak masukkan ke dalam Islam, kalau boleh. Sebab tu Nabi berdakwah. Nabi tak pernah kata, Abu Jahal, kau tak payah masuk Islam lah. Aku benci kau, tak ada. Nabi sungguh-sungguh. Nabi sungguh-sungguh terangkan pada Abu Jahal supaya dia masuk Islam. Kan kita semua tahu bagaimana Abu Jahal lawan Nabi. Dan Nabi tak berhenti berdakwah kepada mereka. Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy ni secara keseluruhannya. Sehingga kan kita dah baca dah surah Abasah. Bagaimana datangnya Ibn Ummi Maktum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan tentang tata cara beribadah. Nabi berpaling dan bermasam muka. Kenapa Nabi berpaling? Kerana pada waktu itu Nabi sedang berdakwah kepada orang-orang besar Quraisy dengan harapan agar mereka masuk Islam. Tapi dalam keadaan yang getir, dalam keadaan yang genting, kadang-kadang kita minta kepada Allah, Ya Allah, kalau boleh, aku minta yang ni saja dulu. Kalau tak boleh bagi semua pun, Ya Allah, bagilah yang ni satu cukup. Kan? Macam kita doa pada Allah, Ya Allah, kalau boleh, Ya Allah, bagilah. Kita tengok sukan lah kan. Kita tengok sukan, nampak tim kita ni langsung tak boleh menang lah. Kan? Tim kita ni tak boleh menang. Kita punya pesokong ni. Tapi tim kita sedang orang kata apa? Didahului oleh pasukan lawan dengan 1-0. Katalah tengok bola. Manchester lawan Liverpool. Contoh. Nak bagi faham ni. Manchester lawan Liverpool. Kita ni fan Man U. Manchester United. Lawan dengan Liverpool. Tim kita sedang didahului dengan 1-0. Liverpool 1, tim kita 0. Masa dekat nak habis dah ni, separuh masa kedua dah. 3-10 minit je. Kita pun doa pada Allah, Ya Allah, kalau boleh bagilah 1 gol pun tak apa. Sebenarnya kita bukan nak 1 gol je, kita nak kalau boleh 7 gol. Kan? Kalau boleh kita nak 7 gol. Tapi dalam keadaan yang getir, dalam keadaan yang genting, kita minta pada Allah, Ya Allah, kalau boleh bagi 1 lah. Ya Allah, tolonglah nanti aku balik ini kena troll dengan kawan-kawan pula. Itu dalam keadaan tengok bola aje pun. Nabi SAW dalam keadaan berdakwah. Dalam keadaan sahabatnya ada yang dibunuh. Di kalangan sahabatnya ada yang diseksa, ada yang dihina, ada yang dimaki, ada yang dicaci. Ada yang ditekan dengan pelbagai tekanan. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah. Paling tidak Allah Ta'ala, Ya Allah, paling tidak kau berilah pada aku 1 orang daripada 2 yang kau sayang ni, 1 orang yang kau paling sayang di antara kedua ni untuk masuk dalam Islam. Akhirnya, Umar masuk. Itu terbuktilah Allah Ta'ala sayangkan Umar berbanding Abu Jahal.
Habis itu Abu Jahal Allah Ta'ala tak sayang. Allah Ta'ala bagi ruang untuk dia beriman tapi dia pilih untuk menjadi kufur. Ya? Dia pilih untuk jadi kufur. Jadi tak dapatlah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berdoa. Salah satu yang paling Tuhan sayang yang mana satu? Maka Tuhan bagi tahu kepada Nabi, tanya kepada Nabi dengan cara takjub. Kamu minta dia masuk Islam. Kalau dia ni paling disayangi, macam mana Tuhan nak sayang dia? Sebab dia ni adalah orang yang menghalang hamba untuk bersalat. Kan? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla? Kamu tak tengok ke dia ni yang halang kamu salat? Kan? Dia yang halang kamu salat. Jadi macam mana nak ajak dia untuk terima Islam? Macam mana nak jadikan dia terima Islam? Dia memang jahat. Cuma abdan tu kembali pada Nabi. Abu Jahal halang Nabi untuk bersalat. Kan? Abdan. Kenapa tak disebut ara'aital ladzi yanhaka 'anis salah? Kenapa tak kata begitu? Sebab Allah Ta'ala kan sedang berbicara dengan Nabi. Muhammad, kamu tak nampak ke dia ni, iaitu Abu Jahal ni, yang melarang kamu? Kenapa dia kata melarang hamba? Ada yang kata Abu Jahal bukan melarang Nabi je, yang melarang ramai lagi. Dia seksa ramai lagi supaya mereka ni tak salat pada Tuhan. Ada juga yang kata memang rujuk kepada Nabi. Abdan tu rujuk kepada Nabi. Tuhan nak bagi tahu kepada kita semua yang membaca surah ni, yang membaca ayat ni, Nabi SAW berada di puncak ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah panggil dia dengan gelaran hamba. Memang hamba betul. Bukan gelaran nama, gelaran hamba betul. Kerana Nabi bila salat, dia memang sebenar-benarnya adalah hamba Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Ta'ala kata, Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa? Tidakkah kamu melihat jika benar dia berada di atas hidayah ataupun dia memerintahkan untuk orang melakukan ketakwaan? Di sini ada dua pandangan. Siapa Tuhan tengah bercakap dengan siapa ni? Kebanyakan ahli-ahli tafsir mereka mengatakan Allah sedang berbicara dengan Abu Jahal. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa? Tidakkah kamu melihat wahai Abu Jahal ketika mana kamu halang dia, iaitu kamu halang Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bersalat? Kamu tak tahu ke kalau betul dia ni berada di atas hidayah? Kamu tak tahu ke kalau dia ni memang mengarahkan orang untuk bertakwa kepada Allah? Kamu tak tahu ke benda tu? Adakah kamu nak halang orang daripada menyembah Allah yang benar, menyembah Tuhan yang satu, ajak orang buat benda baik? Kamu halang dia buat apa? Tapi nampak macam mula-mula cakap dengan Nabi, lepas tu cakap dengan Abu Jahal balik. Sesuai ke macam tu? Ada yang kata tak apa, sebab Tuhan ni dia melihat manusia seolah-olah manusia ni berada di hadapannya, seperti mana seorang tuan berdiri di hadapan dua hambanya yang sedang bergaduh. Mula cakap dengan orang ni, lepas tu cakap dengan orang ni. Ataupun seorang hakim yang sedang berhadapan dengan dua musuh yang sedang bergaduh depan dia menuntut hak. Mula cakap dengan orang ni, lepas tu cakap dengan orang ni. Ayat yang pertama, ayat sebelum tadi, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kan? Adakah kamu wahai Muhammad tidak melihat Abu Jahal yang melarang hamba yang bersalat? Tiba-tiba terus pada Abu Jahal pula. Ara'aita in kana 'alal huda? Kamu tak melihat ke wahai Abu Jahal? Dia ni berada di atas hidayah. Dia ni ajak orang buat benda takwa. Yang kamu nak pergi larang dia buat apa? Yang kamu pergi kacau dia buat apa? Ada yang kata gitulah. Ada yang kata tak. Ayat yang kita sedang baca ni pun, yang kita sedang tafsir ni pun untuk Nabi SAW. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab ayat sebelum cakap dengan Nabi, ayat ni pun cakaplah dengan Nabi. Sebab ayat lepas ni pun cakap dengan Nabi juga. Jadi tak sesuai lah cakap dengan Nabi, lepas tu cakap dengan Abu Jahal, lepas tu cakap dengan Nabi balik. Macam-macam tak seimbang. Tapi alasan golongan yang mengatakan ini cakap dengan Abu Jahal, dia kata tak ada masalah. Seolah-olah Allah Ta'ala sedang berbicara di hadapan dua orang yang bermusuh ni. Yang ni Nabi, yang ni Abu Jahal. Yang ni ajak pada hidayah, yang ni pergi larang. Muhammad,
Kamu tak nampak ke? Dia ni yang halang orang daripada salat. Dia larang kamu daripada bersalat. Macam mana kamu nak suruh aku beri hidayah pada dia untuk menjadi Muslim sedangkan dia memang jahat? Ini kamu. Yang kamu halang orang salat ni pasal apa? Bukankah kamu tahu dia ni ajak orang kepada takwa? Dia tu sendiri berada di atas hidayah. Gitu. Ada yang kata tak. Untuk Nabi juga. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Dengan makna, Muhammad, kamu tak tahu ke? Kamu tak melihat ke kalau Abu Jahal tu berada di atas hidayah? Kalau dia tu betul-betul ajak orang lain untuk bertakwa, itu lebih baik untuk dia. Itu lebih layak untuk dia dalam keadaan dia ni pemimpin di Mekah. Dalam keadaan dia ni orang yang dihormati di Mekah. Orang politik besar di Mekah yang mempunyai kekayaan dan kekuasaan. Sepatutnya dia ni berada di atas hidayah. Sepatutnya dia pergi ajak orang lain pula untuk bertakwa. Bukan dia pergi halang orang salat. Bagi saya lah, dua-dua tafsiran ni boleh berlaku. Dua-dua tafsiran ni boleh berlaku. Sebab itulah keistimewaan Quran. Dua-dua tafsiran ni seimbang berlaku. Kalau ayat ni untuk Tuhan, kalau ayat ni Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, boleh juga. Maknanya sama, seimbang juga. Muhammad, kalau kamu tengoklah, kalau betul Abu Jahal ni berada di atas hidayah, ajak orang lain buat benda takwa, itu lebih layak untuk dia. Itu lebih layak untuk dia. Sebab dia ni berakal, dihormati, bagus dia punya kedudukan dari sudut dunianya. Patutnya dia ajak orang bertakwa, kan? Ajak kepada hidayah, itu lebih baik. Tapi tak, dia halang kamu daripada salat. Dia halang orang lain daripada beriman. Ini tak layak untuk dia. Kemudian yang kedua, kalau untuk Abu Jahal. Kalau ayat ni untuk Abu Jahal, maka maknanya adalah, Abu Jahal, kan? Kamu halang orang daripada salat ni. Kamu tak tahu ke dia ni memang berada di atas hidayah? Dia ajak orang buat benda baik. Yang kamu halang buat apa? Kamu tak takut ke dengan azab Tuhan? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kalau ayat ni turun untuk Nabi, kamu tidak melihat ke wahai Muhammad? Kalau Abu Jahal ni kadzdzaba wa tawalla, mendustakan ayat-ayat Tuhan dan berpaling daripada ayat Tuhan. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahawasanya Allah Taala melihat dia? Maksud ayat ni nak bagi tahu, Muhammad, kamu tidakkah melihat Abu Jahal ni dia telah pun menafikan, mendustakan ayat-ayat Tuhan. Walaupun begitu banyak dalil-dalil, walaupun begitu banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Taala itu berkuasa, yang menunjukkan bahawasanya dia itu adalah hamba. Sepatutnya dia tunduk pada Tuhan. Sepatutnya dia beribadah kepada Tuhan. Tapi dia tak mau. Dia tak tahu ke? Dengan segala bukti yang ada, dia mendustakan ayat Tuhan. Dia tak tahu ke sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melihat perbuatan-perbuatan buruk dia ni. Itu kalau ayat tu turun untuk Nabi lah. Kalau ayat tu turun, bercakap dengan Nabi. Tapi kalau ayat tu turun, bercakap dengan Abu Jahal, Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, maka makna ayat tu jadi macam ni. Kamu tidak tahu ke wahai Abu Jahal, kalau Muhammad itu mendustakan ayat Tuhannya ataupun berpaling daripada Tuhannya dengan dakwah itu sebenarnya bukan daripada Tuhan, kamu tak tahu ke Nabi itu sendiri sepatutnya dah tahu dah bahawa Tuhan itu sentiasa melihat dia. Dia akan berhenti daripada buat benda yang tak elok. Dia akan berhenti daripada buat benda yang tak sepatutnya. Tak payah kamu nak pergi halang dia. Tapi bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tak berhenti daripada dakwahnya, meneruskan agendanya, sedangkan dia tu sendiri adalah orang yang baik, itu menunjukkan dia berada di pihak yang benar. Dia tidak mendustakan ayat Tuhan dia. Boleh faham ke tuan-tuan? Saya takut tuan-tuan tak boleh nak tangkap. Dahlah kita waktu-waktu puasa ni kan, susah sikit nak tangkap. Saya ulang balik. Ayat ni, Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Makna ayat ni, tidakkah kamu melihat jika dia itu mendustakan ayat Tuhan dan berpaling, tidakkah dia tahu bahawasanya Allah itu melihat? Maksud ayat ni, kalau ayat ni Allah Ta'ala
sedang bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksud ayat dia jadi begini. Ya wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat sesungguhnya orang ni yang Abu Jahal yang kafir ini, kalau dia mendustakan ayat Tuhan dan berpaling daripada menerima hidayah daripada Tuhan, sedangkan bukti-bukti kekuasaan Tuhan tu sangat dahsyat, dia tak mau tunduk dan patuh kepada arahan Tuhan, tak mau sujud kepada Allah Azza wa Jalla, tidakkah dia melihat Allah Ta'ala tu sedang melihat perbuatan jahat dia? Tidakkah dia sedar bahawasanya Allah Ta'ala itu sentiasa melihat apa yang dia buat dalam kata apa? Menentang orang ataupun menahan orang, menghalang orang daripada beriman kepada Tuhan. Tapi kalau ayat ni turun kepada Nabi Muhammad, kepada Abu Jahal, kalau ayat ni bercakap dengan Abu Jahal, makna ayat ni akan jadi begini. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kamu tak tahu ke wahai Abu Jahal, kalau Nabi Muhammad tu memang pembohong, kalau Nabi Muhammad tu memang pendusta dan berpaling daripada ayat Tuhan, tidakkah dia sendiri tahu yang Allah Ta'ala tu melihat dia? Dan sepatutnya dia berhenti sendiri dan dia takut sendiri. Sebab Muhammad ni bukan orang jahat. Muhammad ni orang baik. Muhammad ni orang yang amanah. Dia cakap tak pernah menipu. Kalaulah dia tu sendiri berada di atas kebatilan, dia sendiri akan berhenti. Kalau betul Muhammad ni jahat, Muhammad ni berpaling daripada hidayah Tuhan, dia sendiri akan stop dakwah dia. Tak payah kamu suruh pun. Tak payah kamu suruh dia berhenti pun. Maka, dua-dua tafsiran ini bagi saya seimbang. Kita tengok apa kata Hamka. Sebab itu turunnya ayat lanjutan dari 9 hingga 14. Kita dah tafsirkan. Ialah bahawa setelah datang ayat-ayat memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah dan seruannya kepada penduduk Mekah, banyaklah orang benci dan orang marah. Antaranya ialah orang-orang yang sifatnya telah dinyatakan dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 tadi. Innal insana layatgha. Manusia itu pastinya akan melampaui batas. Yang merasa dirinya berkecukupan dan hidupnya melanggar dan melampaui batas. Seorang antara mereka yang sangat terkemuka ialah Abu Jahal. Nampak saya sebut tadi. Memang kebanyakan ahli-ahli tafsir kata ayat tu turun untuk Abu Jahal. Dia benci benar kepada Rasul sebab baginda menyerukan menghentikan menyembah berhala dan supaya orang hanya menyembah kepada Allah yang Esa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tidak peduli kepada sesiapa pun pergi sembahyang di Kaabah, menyembah Allah menurut keyakinannya dan cara yang telah dipimpinkan Tuhan kepadanya. Menurut sebuah hadis daripada Ibnu Abbas yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, setelah Abu Jahal mendengar dari kawan-kawannya bahawa Muhammad telah pernah sembahyang seperti itu di Kaabah, sangat murkanya. Sampai dia berkata, kalau saya lihat Muhammad itu sembahyang di dekat Kaabah, saya akan injak-injak tengkuknya. Ini hadis dalam riwayat Bukhari ada, ya, dan juga riwayat Muslim. Okey. Cuma Bukhari riwayat daripada Ibn Abbas, Muslim riwayat daripada Abu Hurairah. Seketika ancaman Abu Jahal itu disampaikan orang kepada baginda Nabi SAW. Baginda berkata, kalau dia berani, malaikatlah yang akan menariknya. Ini riwayat Bukhari lah memang ada. Riwayat Muslim juga memang ada. Maksud susunan ayat, ara'aita, adakah engkau perhatikan? Itu Hamka tengok dia lebih kepada Nabi. Maksudnya Allah sedang berbicara kepada Nabi. Ara'aita alladhi yanha. Muhammad, tidakkah kau perhatikan kepada Abu Jahal yang melarang hamba yang salat? Seorang hamba iaitu Muhammad. Okey? Kemudian ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Cuba kau perhatikan dan renungkan siapakah yang akan menang di antara kedua-dua orang itu. Orang yang menghalangi orang semayang dengan orang yang memperhambakan dirinya kepada Allah. So Hamka dia kata ayat yang ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa tu itu kembali kepada Abu Jahal. Kembali kepada Abu Jahal. Tuhan tanya Abu Jahal, kamu tak perhatikan ke orang yang berada di atas hidayah, ajak orang bertakwa? Kamu pergi lawan dia lagi buat apa? Apatah lagi, jika jelas nyata bahawa orang yang memperhambakan diri ini dan telah diakui oleh Allah
pula bahawa orang itu hamba-Nya berjalan di atas jalan yang benar dan mendapat hudan, yakni hidayah, petunjuk daripada Allah. Au amara bittaqwa, ataupun orang yang menyeru kepada ketakwaan. Dapatkah orang yang sombong, pongah, merasa diri cukup dan kaya itu dapat mengalahkan hamba yang sembahyang, bertindak menurut tuntunan Tuhan, menyeru dan menyuruh manusia supaya bertakwa kepada Allah? Sebandingkanlah di antara dua itu. Cuba perhatikan. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan menang? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Adakah kau perhatikan jika dia mendustakan dan berpaling? Abu Jahal juga, dia dustakan seruan yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan bila diajak bicara dari hati ke hati, dia berpaling dan membuang muka. Tidak mahu mendengar sama sekali. Cubalah perhatikan alangkah jauh bezanya di antara kedua peribadi ini. Mungkin dengan sikap sombong dan gagah perkasa si Abu Jahal, yang merasa dirinya tinggi dan kaya itu, orang akan takut dan mundur. Kalau orang yang diancam itu tidak berpendirian, tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak kalau yang dihadapinya itu Muhammad, Rasulullah, Nabi penutup dari sekalian Nabi, maksud si Abu Jahal, atau siapa orang yang berperangai seperti perangai Abu Jahal, tidaklah akan berhasil. Sebab kuncinya telah diperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu ayat selanjutnya. Tidakkah dia tahu bahawa Allah melihat? Dalam hati kecilnya, tentu ada pengetahuan bahawa Allah melihat perbuatannya yang salah itu, menghalangi hamba Allah sembahyang, bahkan menghambat segala langkah Rasul membawa petunjuk dan seruan kebenaran. Tetapi hawa nafsu, kesombongan dan sikap melampaui batas kerana merasa diri sanggup cukup kaya menyebabkan kesedaran kekuasaan Allah itu jadi hilang ataupun terpendam. Inilah gambaran nyata yang disambungkan pada surah Al-Alaq tentang hambat rintangan yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika baginda memulai melakukan tugasnya menyampaikan dakwah. So Tuhan nak bagi tahu, Abu Jahal ni kau buat macam mana pun wahai Muhammad, kau buat macam mana pun wahai Muhammad, dia memang hamba Allah yang degil. Dia besar kepala, dia sombong, dia takabur. Maka no point. Tidak ada faedah kalau dia ni diajak bersungguh-sungguh untuk beriman. Tak ada point. Dia memang jahat, dia memang degil, dia memang takabur dan sombong. Dia tak mau dengar walaupun jauh di sudut hati. Dia tahu Tuhan sedang melihat apa yang dia buat. Walaupun jauh di sudut hati, dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbohong dan bercakap benar. Jadi sebab itu Nabi tak berdakwah lagi dah kepada Abu Jahal setelah terbukti memang dia degil, setelah terbukti bukti di hadapan mata itu cukup untuk menjadikan dia beriman tapi dia menolak. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengambil tindakan kepada Abu Jahal. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Ya Allah, ambil tindakan kepada Amr bin Hisham. Ya Allah, ambil tindakan kepada Abu Jahal. Walaupun orang-orang Quraisy panggil dia dengan nama Abul Hakam. Walaupun orang-orang Quraisy panggil dia Abul Hakam, bapa kebijaksanaan. Tetapi tetap Islam memanggil dia dengan gelaran Abu Jahal, bapa kejahilan. Dia bukan orang yang bijaksana. Walaupun kedudukannya tinggi, walaupun kekayaannya banyak, walaupun pengaruhnya besar di kota Mekah pada ketika itu, tetapi dia tetap Abu Jahal, bapa kejahilan. Sebab apa dia jahil? Sebab dia telah merugikan dirinya, melawan Nabi SAW, menghalang Nabi daripada bersalat. Bukan hanya sekadar kita panggil apa? Bukan hanya sekadar memberi gertak kepada Nabi untuk dia pijak tengkuk Nabi, tetapi dia sendiri telah mengarahkan bersama-sama dengan kawan-kawan dia untuk meletakkan kotoran ketika Nabi SAW sedang bersolat di hadapan Kaabah. Itulah manusia yang pernah dirakam sebagai manusia yang sombong, sebagai manusia yang jahat. Maka sebab itu ketika mana dia ditikam oleh Mu'adz dan Mu'awwidh di Medan Badar, datang kepada dia Abdullah Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud datang, Ibn Mas'ud tengok dia sedang nazak,
Dan dia sebut kepada Ibnu Mas'ud, sombong. Dia kata, kalaulah ada orang yang wira lain yang boleh tikam aku daripada aku mati di tangan petani-petani yang lemah, petani-petani yang darjatnya lebih rendah, maka Ibnu Mas'ud pun akhirnya memancung kepalanya dalam peperangan. Bila pancung kepalanya, dibawa kepala itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, hadza fir'aun hadhil ummah. Inilah Firaun bagi umat ni. Nabi mengatakan, inilah Firaun bagi umat ni. Sebab apa Firaun? Sebab dia melampaui batas. Sebab apa Firaun? Sebab setelah dia diajak untuk beriman, sedangkan dia tahu itu hidayah yang benar, dia tetap sombong daripada menerima kebenaran. Inilah manusia yang bernama Abu Jahal. Tengok Tuhan kata apa dalam ayat yang berikutnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Jadi tuan-tuan, kita dah baca ayat ayat sajadah. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama sujud sekejap sujud sajadah. Okey. Kata Hamka, ini adalah ancaman. Ini adalah ayat yang berbentuk ancaman. Kita tengok. Kalla la illam yantahi. Sungguh, jika dia tak berhenti, jika dia tak hentikan serangan dia, tentangan dia, permusuhan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tak berhenti halang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sampaikan dakwah, dia tak berhenti mengejek dan menghina dan menyeksa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata apa? Lanasfa'an bin nasiyah. Sesungguhnya akan kami sentakkan ubun-ubunnya. Kami akan sentak ubun-ubunnya. Kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang dusta, yang penuh dengan dosa. Ditarik ubun-ubunnya, disentak. Artinya ialah kerana kepala dari orang itu sudah kosong dari kebenaran. Isinya hanya dusta dan bohong, kesalahan dan nafsu jahat. Artinya dia pasti akan mendapat hukuman yang dahsyat daripada Tuhan. Maksudnya, disentak. Nasiyah ni kat depan ni. Kat otak depan ni. Dan memang terbukti secara saintifik, tuan-tuan. Saya tanya kawan-kawan yang belajar anatomi manusia ni. Manusia ni bila dia mereka-reka sesuatu, rancangan jahat, otak depan ni yang berfungsi. Sebab itu kalau orang menipu, dia angkat mata dia. Nak mereka sesuatu. Kan? Jadi Tuhan sentak ubun-ubunnya, ubun-ubun yang pendusta, yang berdosa. Ya, dia akan terima balasan yang dahsyat daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab dia jahat dalam tak beriman kepada Allah tu dah kira jahat dah. Halang pula dakwah Nabi untuk menyampaikan seruan Tuhan kepada manusia lain. Faliyad'u nadiyah. Biarkan dia panggil kawan-kawan segolongannya. Panggillah berapa ramai pun. Biar dia panggil. Sokongan dia berbanyak, pengaruh dia berbanyak, biarkan dia panggil. Berapa orang yang berdiri di belakang menjadi penyokongnya, suruh mereka berkumpul semuanya dengan maksud hendak melawan Tuhan. Kumpul berapa ramai? Tuhan kata, Tuhan tak takut. Kumpul berapa ramai? Nak kumpul, kumpul. Panggil pengaruh. Kalau kamu rasa kamu ada pengaruh, panggil. Panggil. Sebab manusia ni, bila hidup dalam dunia, pengaruh besar, dia sombong. Dan dia sombong. Belakang aku ada 30,000 tau. Dia punya sombong. Belakang aku ada ratusan ribu tau. Kau jangan main-main. Sebab tu kadang-kadang manusia ni bila ada sokongan daripada manusia lain yang dahsyat, dia mula untuk menjadi jahat kalau tak takut pada Tuhan. Dia mula jadi jahat. Dia mula jadi sombong. Dia mula jadi takabur. Tuhan kata falyad'u nadiyah. Panggil. Biarkan dia panggil. Panggil. Berapa ramai nak panggil? Adakah dia rasa dengan dia panggil pengaruh-pengaruh dia,
Adakah dia rasa bila dia panggil pengaruh kawan-kawan dia, semua tu akan menyelamatkan dia daripada azab Tuhan? Sekali-kalinya tidak. Tak ada siapa yang akan terlepas. Tidak ada siapa yang akan terselamat dengan memanggil kawan-kawan. Kerana kawan-kawannya pun lemah juga. Kerana kawan-kawannya pun lemah. Tidak ada pengaruh juga. Tidak ada kekuatan juga. Sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil pula zabaniyah. Kalau dia panggil, orang kata apa? Konco-konconya. Dia panggil pengaruh-pengaruhnya, penyokong-penyokongnya yang buat sokongan ramai tapi bawa ke bawah, kami akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah siapa? Kata Hamka, Zabaniyah adalah nama malaikat-malaikat yang menjadi penjaga dalam neraka. Rupanya kejam dan gagah. Rupanya kejam dan gagah perkasa dan menakutkan. Laksana Algojo dalam pemisalan dunia ni. Algojo ni tukang apa? Tukang ambil tukang pemancung kan. Yang tidak pernah merasa kasihan apabila dia diperintahkan menjatuhkan hukuman gantung kepada yang bersalah. Kalau Algojo ni dia ambil tindakan, dia tak pernah rasa kasihan. Pemimpin suruh ambil tindakan, dia ambil tindakan. Zabaniyah lebih dahsyatlah daripada tu. Tuhan kata kami panggil. Bukan Tuhan panggil tu nak tunjukkan sokongan. Tuhan tak perlu sokongan. Tuhan tu maha berkuasa. Tapi Tuhan kata kalau kamu panggil pengaruh kamu untuk lawan, kami hantar Zabaniyah je. Yang aku cipta Zabaniyah ni, malaikat yang bengis, malaikat yang dahsyat dia punya kekuatan, dia akan lawan kamu. Dia akan ambil tindakan pada kamu. Kamu lawan dia lah. Maka Zabaniyah itu dengan kegagahan dan keseraman rupanya tidaklah akan sebanding dengan manusia yang sombong, melampaui batas dan tidak tahu diri itu. Zabaniyah ni kuat, Zabaniyah ini bengis, tapi tetap taat kepada arahan Tuhan. Bukan macam kamu, kata Tuhan. Kamu ni muka pun tak apa nak bengis sangat. Tenaga pun tak apa nak kuat sangat, tapi sombong. Nak panggil geng? Panggil. Aku hantar Zabaniyah je, kata Tuhan. Ya. Kalla la tuti'hu. Sungguh engkau jangan ikut dia. Jangan kau ikut dia, jangan kau taat pada dia, jangan rasa bimbang. Jangan sekali-kali tunduk pada dia. Dia lawan macam mana pun, teruskan dakwahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan dengan kesungguhanmu. Kerana dia tu tidak akan boleh mengapa-apakan kamu. Kerana Allah Azza wa Jalla akan memelihara kamu. Maka Allah Ta'ala kata wasjud waqtarib. Tetap kamu sujud kepada Tuhan dan berhampi diri kepada Tuhan. Ya. Maka sebab itu Hamka kata, bertambahlah besar halangan dan sikap kasar, mendustakan dan berpaling yang mereka lakukan terhadap dirimu. Bertambah tekun, perkuat ibadat kepada Allah. Sujud, sembahyang dengan khusyuk. Setiap waktu hendaklah engkau mendekatkan dirimu kepada Allah. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk mengatasi musuh-musuh Tuhan. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak bagi tahu dalam dakwah ni akan ada tantangan. Dalam dakwah ini akan ada cubaan dan cabaran. Tapi setiap pendakwah, jalan yang berliku itu ditempuhi dengan sabar dan ditempuhi dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan melakukan salat. Buat salat. Kerana dalam salat itu adalah penawar. Ju'ilat li qurratu aini fis salah. Dijadikan untuk aku, kata Nabi Muhammad SAW, penyejuk mataku di dalam salat. Sejuk mata Nabi SAW bila salat. Kenapa? Kerana dalam salat itu rintihan hamba kepada Tuhan. Macam mana sukar pun perjalanan, teruskan bersujud kepada Tuhan di dalam salat. Hampikan diri kepada Tuhan. Kerana tidak ada manusia yang boleh mengapa-apakan kamu, wahai Muhammad, selagi mana Allah Azza wa Jalla memelihara kamu. Selagi mana Allah Azza wa Jalla memelihara kamu, maka selagi itulah tak boleh buat apa-apa mereka terhadap kamu. Apabila kita lihat dan perhatikan sejak dari ayat yang ke-6, nampaklah betapa Tuhan membesarkan semangat Rasulnya
dan memperteguh hatinya sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi musuh. Keyakinan bahawa diri sendiri adalah di pihak yang benar, itulah pangkal kemenangan yang tidak akan dapat diatasi oleh musuh. Dan penutup penting sekali, iaitu hendaklah selalu sujud, selalu mendekati Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan, sebab rasa dekat kepada Tuhanlah sumber kekuatan peribadi yang tidak akan pernah dapat dipatahkan. Jadi Allah beri ingat kepada nabinya, teruskan bersujud dan mendekatkan diri pada Allah. Jika datang kepada kamu cabaran, jika datang kepada kamu tantangan, jika datang kepada kamu ujian seberat mana pun, jangan lupa untuk sujud, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pesanan bukan hanya kepada Nabi saja, tetapi kita juga yang melaksanakan ujian dakwah perlu untuk mengambil semangat yang sama. Ini benda biasa berlaku. Kadang-kadang dalam dakwah ni, ada orang khianat kita, ada orang kutuk kita belakang-belakang, ada orang lawan depan-depan, ada orang fitnah kita, ada orang cuba nak ambil kredit pula. Sedangkan usaha tu kita yang buat. Sedangkan belanja tu kita yang keluarkan. Tapi ada orang nak ambil kredit. Dia tak buat apa-apa pun. Tapi tang claim kredit, claim pujian, dialah yang nak ke depan. Ini semua adalah perkara yang biasa di dalam dakwah yang kita kena sabar, yang telah pun dilalui oleh Nabi SAW sebelum daripada kita. Hamka bawakan beberapa isu. Dia kata, berkata Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ancaman keras sampai ubun-ubun akan ditarik terhadap Abu Jahal yang begitu kerasnya ialah kerana ancamannya yang sangat kasar akan menginjak-injak kuduk, yakni tengkuk Nabi SAW kalau dia melihat Nabi semayang. Padahal Uqbah bin Abi Mu'aid pun pernah mengungkup Rasulullah SAW dengan kulit unta basah sedang dia semayang. Tadi kan yang saya cerita tadi, ya. Dan Nabi pun tidak pernah gentar menerima ancaman itu, sampai beliau berkata, kalau dia berani cuba mendekati aku semayang, dia akan ditarik dan dihancurkan oleh malaikat. Dan beliau terus semayang. Nabi SAW meneruskan salatnya. Nabi tak takut, kerana Nabi tahu Nabi sedang dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab meskipun perintah semayang 5 waktu belum ada pada waktu itu yang teruntuk bagi umat, namun Nabi SAW telah diajar oleh Jibril mengerjakan semayang pada waktu-waktu tertentu. Terutamanya semayang malam lah. Memang ada. Semayang waktu siang ada, waktu malam ada, tapi belum lagi 5 waktu turun. 5 waktu ni turun bila peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Imam Syafi'i menganjurkan apabila kita membaca yakni tilawah Quran sampai akhir surah ni, wasjud waqtarib, supaya kita lakukan sujud tilawah. Sebab tu tadi kita buat sujud tilawah. Okey. Guruku Ahmad Sultan Mansur memberi ingat kami waktu mentafsirkan surah ni bahawa cara membacanya pun lain dari yang lain. Membacanya tidak boleh gontai dan hendaklah bersemangat, tak boleh lemah, tak boleh. Baca surah ni kena semangat. Sebagaimana beliau pun tidak suka kalau orang membaca iqamat mengajak semayang dengan suara lemah gemalai. Sebab iqamat adalah komando, kata beliau. Maksudnya ayat ni bila kita nak baca, surah ni bila kita nak baca dengan semangat. Semangat untuk membawa dakwah, semangat walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian, kita akan terus dan tetap ke depan. Kita tak gentar walaupun kita diuji dengan pelbagai cabaran, walaupun kita ditekan dengan pelbagai tekanan. Jadi itu sajalah insya-Allah untuk petang ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita bersama. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan terhadap apa yang saya sampaikan, boleh bagi tahu ya. Oh tak ada. Tuan-tuan tak ada soalan hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan tak ada soalan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dengar kuliah sambil-sambil sedang membasuh sayur-sayur, sedang membasuh ayam-ayam yang nak digolekkan. Jadi kita semua nak dalam persediaan nak berbuka puasa kan. Jadi mungkin sambil-sambil dengar kuliah ni tak sempat nak menaip soalan. Tapi tak apa. InsyaAllah
Jika ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi. Betul lah tu. Betul. Betul. Ustaz boleh tahu. Saya tahulah kan. Sebab saya pun ada orang rumah saya juga. Dia pun tengah buat kerja kat belakang. Okey. Itu pun kata dengar kuliah sambil buat kerja. Betul. Itu bagus. Daripada kita dengar benda yang tak elok, kita dengar benda yang gosip, kita dengar kuliah lagi bagus insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim Tafakuh Fiddin yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah. Tuan-tuan nak tahu tak? Tim Tafakuh Fiddin ni awal-awal lagi dah bagi tahu, belum masuk bulan puasa lagi. Dia kata, "Ustaz, tahun ni kita nak puasa, kita nak kuliah Ustaz. Sebab tahun lepas rasa sunyi tak kuliah." Baru tahu kan, tak dengar suara Rora sebulan. Jadi kata apa? Jadi libang libu kata orang Perak kan. Bukan dengar suara saya lah. Dengar ayat-ayat Allah dan tafsiran ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Alaq ni diturunkan keseluruhan kepada Rasulullah? Tidak. Yang diturunkan hanya 5 ayat pertama sebagai permulaan, kemudian ayat selebihnya turun selepas daripada itu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Moga kuliah kita ini menjadi amal soleh, dan moga Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa kita dan amal soleh kita pada hari ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya akan update kalau ada kuliah lagi. Boleh follow saya punya page Facebook dan juga Telegram channel. Telegram Dr. Rozaimi Ramli. Nanti saya akan post di sana insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. InsyaAllah. Terima kasih. Antum jazakumullah khair. Baru buka, Prof. Selamat.